Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudara sekalian, kita berada lagi sekali pada hujung minggu ni. Saya nak cerita tentang satu bahagian badan kita yang selalunya menjadi masalah bagi orang yang dah dewasa, tetapi sejak kebelakangan ni orang-orang muda pun dah mula merasainya. Dengan sebab itu saya minta anda semua bersedia untuk saya menceritakan tentang jangan ambil remeh tentang sakit lutut. Sebab sakit lutut ni untuk orang Islam terutama sekali memang dia cukup risau. Sebab siapa yang pernah sembahyang pakai kerusi, sebab dia dah tak boleh lipat kaki dia, itu antara anugerah Allah ataupun rezeki yang Tuhan tarik balik sikit-sikit. Kalau masa sakit tu lah, masa tak sakit boleh lipat balik. Itu pun kadang-kadang dah jadi orang utara panggil dah kematu dah, tahu tak, dah keras dah. Maka selama-lamanya kadang-kadang kena pakai kerusi. Faham? Okey, siapa kat sini yang terpaksa pakai kerusi sementara waktu, sila bagi tahu. Saya pernah pakai kerusi masa kena attack dengan gout tu, memang dahsyat sangat. Okey, jadi ada satu nama gouty arthritis. Cuma malam ni kita tak mau fokus kepada cerita gout lah. Kita nak cerita tentang masalah ni. Dah sedia belum? Okey, dah ramai masuk. Okey, alhamdulillah. Siapa ada kat sini? Tengku ada, siapa lagi? Tulisan jauh sikit tu, Warni ada, ZM ada. Okey, saya mengucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada malam ni dengan berceritakan lutut si Mod ni. Okey, suddenly tiba-tiba Mod jadi laku pula. Okey, saya nak cerita pada anda sekalian, yang ni kita ambil yang ni, lutut ni. Okey, dia terdiri daripada tulang femur yang atas ni, tulang paha you, lepas tulang tibia ni yang besar ni, orang panggil betis kering ni. Okey, ini kalau kena tendang kat sini sakit ni, masa main bola dulu. Lepas tu kat sini dia panggil fibula. Fibula ni untuk dia pegang supaya balance you punya ankle pun. Alright, yang penting depan ni dia panggil patella. Okey, dan atas dan bawah patella ni ada tendon. Tendon ni atas tu ada otot. Nampak tak berapa banyak organ-organ atau alat-alat seperti otot, tulang, tendon. Lepas tu di antara dua tulang ni, okey, kalau anda tengok ni, okey, kat sini antara dua ni ada dipanggil tulang rawan. Dia panggil cartilage. Okey, dia membaluti permukaan femur dan permukaan tibia ni. Faham? Okey. Tapi atas pada tibia ni ada dua lebih kurang macam duit 20 sen tu. Okey, kat situ dia panggil meniscus. Orang yang rajin main bola, orang yang rajin main rugby, dulu-dulu you main netball ke apa kan, kadang-kadang dia terpusing ni, tak macam tu, ataupun ni lah, kena attack ke, kena scrum, ataupun kena apa orang panggil, somebody kalau rugby tu kan memang kena, they will catch you lah kan, betul tak? So if they bring you down, kadang-kadang ni boleh rosak, dia panggil meniscus ni. Ada lagi cerita-cerita lama, kalau dia baik pun lama-lama besok kadang-kadang dia jadi sakit. Sebab apa? Luka ataupun dia punya apa yang panggil terturis atas meniscus tu pun kadang-kadang boleh jadi lama-kelamaan jadi sakit juga. Dan di depan dan di belakang ni, di depan dan belakang ni ada dia panggil cruciate ligament. Dia berbentuk cross, tu dia panggil cruciate ligament. Satu atau dua-dua ni boleh putus ataupun boleh koyak, sehingga kan you jalan je rasa kaki ni macam nak keluar, lutut ni macam nak pergi ke depan. Ni yang bawah ni pergi ke depan. Ataupun you break, jalan-jalan you break, dia boleh macam nak terkeluar pun. Okey. Dan meniscus tadi kadang-kadang you lipat kaki you, nak betulkan balik dia sangkut, jam kat sini. Ada kan kes-kes macam tu. Kiri kanan ni, kiri dan kanan luar dua ni, ada dia punya tendon lain pula. Okey, ataupun ligament yang memegang antara dua tulang ni. Jadi antara penyebab utama adalah orang panggil sejarah, orang panggil sports injury. Okey, kecederaan semasa you muda-muda dahulu. Alright.
Dan bila you dah tak main bola sepak atau tak main you punya game lagi dah kerja, dah ada anak semua, kadang-kadang kita terlupa yang ini adalah sebenarnya luka lama berdarah kembali. Dia tak berdarah, cuma dia akan rasa berinflamasi. Jadi malam ni lebih kepada kenapa tak boleh you biarkan remeh, sebab kadang-kadang dia berulang kali. You perasan tak ada injury lama, you kata sekala dia jadi balik. Sesekali-sekala tu lama-lama dia jadi berkala-kala. Itu yang jadi masalah. So kalau boleh kita betulkan daripada awal lagi. Nak tak? Okay. So malam ni pay attention. Kod-kod kita boleh sebenarnya boleh, bukan kod-kod lagi dah. Cuma kena rajin atau tidak aja. Okay. Contoh, kita habiskan yang sports injury ni dahulu, sebab dulu memang kerja saya kat Majlis Sukan Negara jaga ni je lah. Banyak betul pemain bola sepak yang ada meniscus problem. Okay, bila dia main bola, bila dia break, dia nak pusing ke kanan tapi kaki dia belum pusing lagi. Maksudnya tapak dia masih lagi melekat ke rumput ataupun ke ni bahagian tanah, tetapi body dia dah pusing. Dia macam tu. Yang ni yang boleh orang kata apa, menuris atau ada macam luka di tengah-tengah meniscus atau di tepi. Kadang-kadang boleh tercabut sedikit, kadang-kadang boleh tertinggal sedikit. So bergantung, ada yang boleh baik balik dalam 5-6 bulan, ada yang kena buat fizio gila-gila lebih kurang setahun baru boleh main balik. So maklum sajalah pemain bola sepak yang profesional, mereka bergantung sangat dengan lutut mereka. Betul. Sebab tu dia orang kena pergi operation cepat-cepat, buat fizio balik. Jadi fizio, you akan dengar perkataan fizio untuk lutut ni berkali-kali, sebab tidak ada jalan lain yang lebih baik selain daripada fizio. Kalaupun you operation ke, you buang meniscus ke, ataupun you nak ganti balik dengan carbon, you punya cruciate tadi kan boleh koyak terus, yang lutut tu boleh macam nak terkeluar macam tu, nak keluar macam tu. Kalau saya periksa lutut dia orang, saya boleh tarik lutut ni kat bawah tu, tarik ke depan ataupun tolak ke belakang. Nampak tu? So jadi tuan-tuan sekalian, yang penting sekarang ialah, saya kata apa tadi, fizio, dan yang paling penting ialah otot tu perlu diperkuatkan kembali. Itu satu cerita. Okay, sports injury. Nombor 2 ialah kes-kes yang bukan pasal trauma, tapi kes ataupun cerita-cerita riwayat you yang perlahan-perlahan dia mula sakit, you mula rasa bisa-bisa. Tadi inflammation, masa dia menyala, masa dia naik balik, dia punya merah tu, dia punya panas tu, dia punya bengkak tu, kadang-kadang cecair kan ada, kan macam stocking kat kita punya lutut tu, dia balut, dia panggil synovial, orang kata apa, fluid dalam tu, air tu, cecair tu, itu boleh meningkat banyak sangat. Kalau dah bisa sangat, ataupun tengah inflame tu, bengkak satu kaki tu, itu yang tak boleh lipat tu. Okey. Nombor 2 tak boleh lipat. Kalaupun tak bengkak disebabkan oleh saya kata apa, trauma tadi, sebab koyak ke, sebab ada guris ke apa-apa, cukup sakit tu. Jadi dia perlukan RICE. Sekejap, tadi bengkak, merah, tak boleh gerak, panas. Kadang-kadang you pegang tu panas. Dan saya selalu juga dulu ambil syringe needle, kena orang panggil apa, extract fluid tu keluar, kena tarik keluar fluid tu. Kadang-kadang ada darah pun dalam tu. Jangan main. Lepas tu kita kena RICE lah, rest. Kita rehatkan dia betul-betul. Lutut tu kita kata jangan buat benda yang menyakitkan lagi. 2, kita aiskan dia secukup waktu dengan lapisan kain yang elok supaya tak terbakar. Ais tu pun boleh membakar kulit. Membakar macam mana? Terlalu sejuk, dia boleh merosakkan kulit, faham? Okay, lepas tu C, maksudnya compress dia. Kita pakai tape ataupun kita pakai wrap, balut elok-elok, okay, supaya dia kejap. Lepas tu kita elevate. E tu elevate. Elevate tu maksudnya atas daripada jantung lah, supaya dia senang bendali semua tu boleh surut dengan cepat. Lepas tu kita of course lah hantar untuk MRI ke X-ray ke apa-apa, tengok tulang, tengok apa lagi yang ada serepis tak kat situ semua. Kalau terpaksa operate, nak buang, kena buang. Okay, alright.
Yang saya kata slow steady ni, tak ada bengkak, tak ada semua tu, tapi mula-mula dia sakit bisa sengal-sengal je, masih lagi boleh pergi kerja, boleh bawa kereta, naik tangga, turun tangga, not a problem. Tapi kalau lepas pada kita beberapa ketika nanti, maksudnya dia dah lama sikit, dia akan jadi bengkak. Bengkak ni lah kita kena hati-hati. Sebab apa, nanti kalau dia dah sampai, saya kata apa, tak boleh semayang kalau tanpa kerusi tu, berarti dia dah mula serius. Ini dipanggil tulang ke tulang dah mula haus. Itu dia panggil osteoarthritis. Osteo tu maksudnya tulang, arthritis maksudnya inflamasi. Kenapa inflamasi? Sebab bergesel, dah tak ada lagi dah pelapik rawan tu, tulang rawan tu dah haus, maka bila tulang kena dengan tulang, dia akan jadi sakit. Sebab rawan dengan rawan tak sakit sebab dia tak ada nerve supply yang kuat kat situ. Dia tak rasa apa-apa kan, dia pelapik. Tapi kalau tulang ke tulang, memang ada nerve, ada blood vessel dan sebagainya. Itu yang menyeksakan, sakit sangat tu kan, sampai tak boleh tidur pun tanpa ubat-ubatan. So itu osteoarthritis yang paling banyak berlaku bila atas pada umur 40-50 tahun ni. Itu dipanggil osteoarthritis. Orang kata wear and tear, dipakai dan orang kata apa, terkoyak ataupun terrosak. Tapi jangan risau. Sebab apa? Sebenarnya wear and tear bukan berlaku masa kita ada osteoarthritis. Masa kita normal, macam you sekarang katakan tak sakit tulang sendi lutut tadi, atau yang ada sekarang ni, tulang anda sekarang, anda lipat kadang-kadang cuma bunyi macam kruk-krak sikit, ada tak? Ataupun cuba you buat sekarang, you tarik, you lepaskan, tarik, lepas letak tangan atas lutut, ada tak? Kalau tak bunyi pun rasa macam ada pasir. Itu dah mula proses penuaan lah tu. Kalau bunyi pula kruk-krak lagi, cuma dia tak sakit je, tak semestinya bunyi tu sakit. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena tahu macam mana saya kata tadi, dia wear and tear ni berlaku masa you muda pun dah ada wear and tear. Setiap 7 tahun tulang kita tu ataupun rawan kita tu rawan, dia berganti dalam setahun dah boleh. You kalau tengok pertukaran tu dia dah ganti dah. Tapi tulang kita tu setiap 7 tahun dia akan ganti, semua molekul kita diganti baru. So kita setiap 7 tahun dapat semua satu badan ni, orang panggil skeleton yang baru. Dan tulang lah yang paling akhir sekali penggantian. Kalau kulit ni setiap 3-4 hari dah ganti, betul tak? Stomach lining pun mungkin setiap 42 jam dah ada penggantian dia, sebab dia satu layer je. Tuhan jadikan tu every cell ada specialized. Dia tulang dan tulang rawan dan tendon semua tu dia lambat nak replacement dia. Tetapi dia tetap ada wear and tear. So jangan anggap cuma bila tua saja baru boleh kena arthritis ni. Alright. Kalau kita salah-salah guna pakai, awal-awal semuda 2-30 tahun pun ada yang dah betul-betul terseksa, sengsara dengan sakit lutut. Okey. Lagi kita cerita tentang orang dewasa pula. Wanita didapati lebih daripada orang lelaki. 2 lawan 1. Maksudnya setiap 2 wanita, 1 lelaki yang sakit arthritis ni, osteoarthritis. Dan mereka pula bila menopausal ditambah pula dengan isu-isu osteoporosis pula. Osteoarthritis adalah inflamasi, osteoporosis tulang jadi reput. So orang perempuan atau wanita kat sini, please pay attention apa yang saya kata ni, sebab di ujung sekejap lagi kita nak cerita apa nak buat, yang penting sekali. Okey, baik. Sikit lagi, faktor umur mainkan peranan. Lagi satu faktor apa dia panggil, bila kita meningkat umur, otot kita secara tak langsung, sebab kita dah tak pakai banyak, jalan pun kurang, exercise pun kurang, maka dia secara otomatis otot kita akan jadi lebih sedikit, maksudnya lebih kecil daripada masa muda dulu, betul. Dan yang tu satu, otot jadi kecil, badan lebih besar. Saya ulang, otot jadi kecil, badan lebih besar. Jadi otot diperlukan untuk jaga joint tadi. Bukan kata tulang jaga sama tulang aja, tak. Tendon jaga tendon, tak. Muscle tu yang sebenarnya nombor 1 penjaga kekuatan lutut kita. Muscle, otot. Terutama sekali otot paha depan dan belakang. Saya ulang, depan dan belakang. Cuba you pegang paha you.
Okey, rasa tak dia mengecut sedikit sekarang berbanding masa you muda dulu? Lepas tu pegang perut kita, pegang badan kita sekarang. Jangan malu, ni kita sama kita pun nak malu pula. Macamlah kita tak tahu kan. Jadi sebab itulah tulang ataupun lutut, sendinya lagi lama lagi sakit. Anda nak tahu tak, 1 kilogram berat badan di atas lutut ni, kalau ditambah, dia menambah 3 kali ganda berat kat lutut kita. Contoh macam ni, kalau kita tambah 1 kilogram berat badan ke atas, dia dah tambah 3 kilogram ke atas lutut. Dia punya weight tu, dia punya kekuatan. Jadi sebenarnya Tuhan jadikan lutut dan ankle kita tu, kaki kita tu dah memang cukup kuat dah, tetapi kita tambah pula lagi. Jadi itu yang isu yang kadang-kadang jadi arthritis sebab dia tak tahan. Jadi bila Tuhan kata kita yang menzalimi diri, ini antara contohnya, betul tak? So nanti salah satu caranya mestilah berat badan tu kita kontrol. Itu salah satu jawapan untuk nak memperbaiki osteoarthritis. Nombor 2, ialah faktor umur. Saya dah kata tadi, atas pada 50 tahun lebih kerap berlaku. Orang obes saya dah cerita. Ada sedikit faktor genetik pun. Kalau semua family yang ada arthritis dalam Tok Yun punya family pun ada, belah bapak you, mak you pun ada, you sedang kena. Jadi kena lebih berhati-hati. Kalau you pernah accident dulu, kadang-kadang you terlupa, ingat-ingat balik, okay? Sebab nanti kalau doktor tanya, you pernah tak jatuh, you pernah tak luka, pernah tak cedera, kena ingat semua tu. Dan yang tadi ada kaitan dengan atlet kita, siapa yang terlalu overuse dahulu, zaman main marathon, zaman kita ialah kat kampus you tu, you yang nama naik. Kat sekolah tu, you yang orang kata apa, hero lah. Dalam magazine tu muka you, setiap muka surat nampak gambar you je. Sebab apa? You hero. Betul. Tapi apabila you berhenti lepas pada kahwin, siap. Bila badan dah naik, kadang-kadang isap okok pula lagi, cun. Tak cukup oksigen supply semua, senang dapat osteoarthritis. So satu lagi ialah anda kena tahu, bila kita berumur pun, collagen ni maksudnya apa dia? Dalam tendon, dalam cartilage, dalam semua-semua ni, sendi-sendi ni semua ni, dia perlukan collagen untuk mengekalkan bagi mantap. Kalau collagen ni macam dia punya pemegang dia, macam kalau rumah tu batu bata dia tu collagen tu, yang diperbuat daripada protein pun dah mula tak cukup. Ni satu lagi tambahan. Dan selagi mana kita lagi pula dehydrated, tak cukup minum air, lagi dia senang dapat osteoarthritis. Okey. Baik, satu lagi. Kalau kita confuse, kita baik-baik elok-elok semua tu, you nanti heran kenapa budak-budak muda pun boleh kena sekarang. Selalunya kalau dia tidak kecederaan dan dia tidak diabetik pun boleh kena sakit lutut, jaga baik. Dia mungkin disebabkan oleh autoimmune disease. Ini satu lagi diagnosis di luar yang boleh kita confuse. Kita akan keliru. Ni osteoarthritis disebabkan geseran saja, ataupun terlebih pakai ke, overuse, ataupun disebabkan tak pakai, elok, duduk semua, kahwin cantik-cantik semua, baru umur 20-an, anak baru 1 ataupun tengah bersalin pun boleh kena seperti SLE. Pernah dengar tak SLE? Lutut boleh di-attack. Systemic lupus erythematosus, ni penyakit autoimmune yang selalu saya cerita, yang lawan diri sendiri, dia boleh attack dan dia buat pilih kat lutut pula. Dia boleh pilih kat mana pun. Orang yang kena gout, saya dah cerita tadi, dia boleh selalunya kat kaki tu, kat pergelangan kaki atau tumit-tumit, ataupun you punya ibu jari semua tu, jari-jari kaki kan, tetapi dia boleh attack juga lutut. Jangan main-main. Bengkok kaki, lepas tu dia boleh naik tofai semua. Pernah dengar tak? Tofai tu maksudnya dia boleh timbul tulang-tulang yang dalam tu macam kapur tu, ingat tak? Boleh tengok kan, kadang-kadang orang yang dah berketul-ketul tu, kaki, tangan, lutut, ya Allah ya Rabbi, tahulah. Okey. Lagi siapa yang kena rheumatoid arthritis, pernah dengar? Pun boleh. Kita walaupun tak nak confuse you, tetapi ini diagnosis lain yang jangan kita buat tak indah pula, dan doktor selalu nak check apa lagi penyakit lain. Okey, baik. Lagi satu ialah kita kena check masalah
apa nak buat. Yang penting saya nak cerita apa nak buat ni sekarang. Okey. Ada satu lagi yang disebabkan kadang-kadang body kita tak balance, itu pun boleh menyebabkan lutut kita jadi sakit. Macam kereta, dia gelong, tahu tak? Gelong ni maksudnya dia tak balance. Jadi perjalanan orang yang bawa kereta tu boleh rasa macam dia nak tarik sebelah aja. Jadi kita kalau kaki tu macam tinggi sebelah ke, ataupun macam merasa bengkok ke sikit badan, dia boleh menyebabkan lutut pun jadi sakit. Sakit lutut. Yang penyebab utama dia sebabkan ialah kita punya pinggang atau pelvic bone ni dia mula sengit sebelah. So kadang-kadang orang pergi beli kasut nak bagi sama tinggi, katakan dia ringkat sebelah kanan, so dia tambah orang panggil apa, supaya kaki tu sama panjang dengan kaki yang normal kononnya. Tapi sebenarnya yang salah ialah you kena betulkan daripada tulang belakang lagi, you kena betulkan daripada ni pelvis you lagi, bukan betulkan lutut ataupun kat tapak kaki tu. Itu salah satu kesalahan besar. Ramai orang pergi beli kasut yang tepi-tepi ni lah, kat supermarket semua tu, dia kata okey, Medifit ke apa semua tu, kasut tu bagus, tetapi approach tu, cara you mengendalikan masalah tu salah. You kena betulkan melalui pembetulan you punya tulang belakang dan pelvic bone dahulu, yang daripada atas baru turun ke bawah. Lepas tu jaga baik-baik. Ramai orang yang senang dapat inflamasi, lebih sensitif, dia senang inflame, sikit-sikit dia boleh menyala. Maksudnya dia salah makan pun dia boleh jadi sakit, dia salah berjalan pun boleh sakit. Okay, so kalau dia tak berjalan lagi boleh sakit. Okay, so apa yang nak buat sekarang? Ready? The last 5 minutes saya nak bagi kat you. Okay, ready? Nombor 1, kurangkan berat badan. Nombor 2, you kena cari, kalau biasa-biasa pun, kalau body dah balance pun, kena pakai kasut yang baik untuk berjalan. Tambah-tambah lagi kalau nak exercise lah, supaya besok dia boleh tahan lama. Maksudnya dari segi cushionnya, dari segi tinggi tebalnya kasut, dari segi quality jenis kasut apa, dan untuk tujuan apa. Kadang-kadang you pergi beli kasut basketball cuma nak jalan kaki je, bukan main punya berat kakak. Okay? Ataupun you pergi beli kasut yang nipis sangat tetapi you nak pergi jogging. Jogging tu kadang-kadang sampai sejam pula, jenis yang tak reti balik rumah tu ada juga. Alright, so tengok kasut ni, memang kasut memainkan peranan yang penting. Seterusnya ialah posture, cara kita duduk, cara kita berdiri ni lah, cara kita berjalan. Macam saya bila dah berumur ni, saya perasan yang mau tak mau badan kita akan macam nak bongkok sikit. So kita kena perasan atau tanya kawan, aku berjalan ni macam mana badan aku duduk selalu bongkok lama tak? Memanglah. Kalau saya duduk sehari kadang-kadang 8 jam untuk mentelaah, nak bagi ilmu pada you all ni, nak share, paling kurang 8 jam. So kalau tidak, saya tak confident, saya tak yakin nak cerita pada you all kan. Itu menyebabkan apa kaitan dengan lutut pula? Memanglah, sebab nanti bila you berdiri, bila you berjalan, lutut tu memainkan peranan penting. Kalau badan kita tak steady, tak straight, dia punya weight tu, berat tu dah terganggu, dia lebih ke depan daripada belakang. Jadi muscle kita tak balance. Bila muscle otot tak balance pun boleh menyebabkan sakit lutut. Okey. Seterusnya orang dah mulalah pakai ubat sapu. Apa you all pakai? Cuba tulis kat saya. You kalau sakit-sakit biasa-biasa you pakai minyak apa orang panggil minyak angin lah kan. Brand tak usah sebut lah. Okay, you pakai ubat sapu, dan yang paling laku di seluruh dunia sebenarnya ialah ubat painkiller. Bukan painkiller untuk demam, Panadol, saya kata Panston tu, dia lebih kepada selalunya ubat-ubat seperti Acoxia, Voltaren, Simflex kan, ubat-ubat yang memang kalau you nak makan pun kena after food, sebab dia orang kata apa, kuat makan lining perut kita tu. Hati-hati you kena take after medication. After medication pula apa? After food. Sebab nanti takut kena gastric. Tu dia panggil NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yang tu yang paling famous lah. Okay. Tapi sejak kebelakangan ni you pun ada ajar ataupun ada kongsi apa nak buat kan. Malam ni saya ingatkan kembali kalau lupa. Tapi doktor boleh bagi injections. Okay. Kadang-kadang dia bagi steroid. Kalau bagi steroid tu memanglah impressive
boleh baik, tetapi kadang-kadang 6 bulan dia mai balik, kena inject pula lagi sekali steroid. Maklum sajalah. Kalau tak boleh tu, doktor boleh bagi ataupun buat operation. Kadang-kadang kalau dah osteoarthritis tu sampai menangis-nangis sakit dan berbulan-bulan dah lama, doktor selalu boleh buat orang kata total knee replacement. Dia tebuk lubang kat sini, dia ganti besi, lepas tu dia buat pelapik baru, lepas tu dia ikat elok balik. Itu dia panggil total knee replacement. Boleh buat sebelah dulu, kalau dua-dua belah nanti beberapa bulan kemudian dah baik belah kiri, dia buat belah kanan pula. Ramai orang dah buat macam tu. Okay? Berhati-hati kalau you lalu kat airport tu, dia akan bunyi tit, kena bagi tahu awal. Kalau boleh bawa surat, nanti tak lepas pula. Okay? Sebab tu besi. Okay? Kadang-kadang ada titanium, okay. Itu pun boleh melegakan kesakitan yang amat sangat. Okay, bagus tu kalau perlulah, tapi operation selalu saya kata last. Okay, yang penting ialah masa sakit biasa ni, satu yang saya ajar dulu dinamakan kontra massage. Massage lawan tempat yang sakit tu. Kalau sakit belah kanan lutut, urut belah kiri otot paha di depan quadricep tu. Saya ulang lagi sekali. Okey, saya tunjuk mod ni. Kalau you sakit belah sini, okey, katakan sakit lutut sini, you urut kat sini. Otot ni, semua ni urut betul-betul daripada pelvis ni sampai ke bawah, naik balik, turun betul-betul. Kadang-kadang urut belah yang normal tu, saya ulang, belah cerminkan sakit tu belah sana, urut yang sebelah sini. Faham? Okey, tu dia panggil kontra. Jangan urut tempat yang sakit tu. But kalau siapa yang pernah berpengalaman ni, masa picit bahagian yang normal side, bahagian yang normal tu lebih sakit daripada tempat yang you cedera atau sakit tu. Faham? Itu berarti dia ada connection antara kiri dan kanan. Ni dia panggil nerve, orang panggil referred pain tu punya konsep. Diurut sampai lega, kalau boleh tak payah operate. Okey, main macam tu elok. Lepas tu pergi buat fizio. Bila maksud saya kata pergi buat fizio tu, mestilah bersamaan dengan strength training, kekuatan untuk diambil balik, mestilah pergi ke gym. Main weight lah, no choice. You kena main leg press ke, buat medium weight punya squat ke elok. Lepas tu ada orang buat PRP, platelet rich plasma. Dia ambil darah you, dia spin, lepas tu dia ambil platelet tu, lepas tu dia akan inject balik masuk dalam you punya lutut, dalam ruang synovial fluid tu, supaya dia boleh hidupkan balik sel-sel tulang-tulang you, cartilage you semua. Bagus. Ni ada satu lagi sistem dipanggil PRP. Last sekali ialah secara kampung, kalau takat you cuma bisa saja sakit je, tak adalah sampai menangis-nangis, you cuba galakkan diri you ambil MCT oil, minyak-minyak yang bagus seperti olive oil, selalunya minyak habatus sauda. Selalunya saya suka you ambil minyak, even kelapa sawit pun boleh, santan bagus. Sachainchi oil memang the best. Okay, terkenal sangat zaman sekarang ni, orang dah banyak dapat kebaikan daripada tak boleh gerak. Alhamdulillah, boleh rasa lembut sedikit, orang sukalah. Cuma dia bukan ubat, berarti you kena perlu mungkin 2-3 bulan baru nampak beza kadang-kadang. Lagi satu, mainkan dengan kunyit, dengan halia, ataupun buat teh ataupun buat minuman yang tambah dengan garlic pun, bawang putih pun. Ni very famous. Lagi satu, apple campur dengan serai. Saya ulang, apple campur dengan serai buat minuman. Kalau orang Indonesia, dia ajar saya main dengan kencur, halia manis tu, kencur, ataupun ketumbar. Ketumbar kita pun tahu kan. Kalau ketumbar ni yang bagusnya, you buat paste dia, you tempel kat lutut you, balut dengan orang panggil you punya wrap tu. Okay, balut elok. Lengkuas pun boleh, minuman lengkuas. Yang paling popular kalau daripada India tu nama Boswellia, Boswellia. Boswellia very famous. Untuk you boleh beli kat kedai-kedai India tu. Okay,
Ada sikit lagi D&D yang latest tu, E-Sachainchi Oil also dah terkenal dengan Habajella-nya. Habajella tu saya buat untuk virus, untuk lawan ni lah, kita zaman-zaman nak tingkatkan immunity. Tapi kebetulan sebab ada hempedu bumi, ada apa lagi, yang banyak tu kita masukkan habatus sauda, kita masukkan chamomile, ada lagi zinc, vitamin C, semua tu. Jadi contohnya kalau you masukkan Habajella ni memang sesuai sangat untuk sakit sendi. Kebetulan buat untuk lain, bagusnya untuk lain. Itulah kekuatan bahan-bahan herba, rempah rimpang ni. Dan kita tutup cerita, wajib selalunya saya kata apa, D3K2. Kalau tak ada tu, tak complete. Sebab tu saya kata the mother ataupun ibu kepada semua vitamin dan mineral ni, kalau nak mulakan D3K2 lah dahulu, right? Bersamaan dengan E-Sachainchi Oil. Cukup dulu. Jangan lupa kita buat fizio sendiri. Kalau dah belajar daripada hospital ataupun fizioterapis, balik buat kat rumah sendiri. Yang saya ajar diri saya selalu berumur macam ni, paling busuk 2 kali sehari. Bila kita mandi 2 kali sehari tu, sebelum mandi kita squat 10-20 kali. Squat, bertinggung semampu boleh. Memang saya tak boleh rapat kaki dah, memang sebab gout kan. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan dia jadi lembut sikit. Squat, duduk, okay, up, duduk, buat 10, rehat, buat lagi 10, nanti petang buat lagi sekali 20. Bolehlah, orang kata apa, mempertahankan selagi mana umur membenarkan di zaman senja ni. Yang lain, anak-anak yang muda, tolong perhatikan jangan terlalu lupa kepada diet. Rupa-rupanya diet yang terlalu banyak seperti biasa, sugar mainkan peranan. Orang yang tinggi insulin dalam badan dia senang kena arthritis. Dahsyat tak? Gula lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Saya nak buat apa dengan gula ni? Saya rasa mesti Tuhan tak jadikan gula tu sia-sia kan? Mesti ada sebab. Tetapi mungkin kot cara manusia proses daripada tebu tu, bila dah jadi gula pasir, kat situ kesilapan kot. Tak tahu. Kalau kita ambil tebu memang okey lah. Air tebu memang okey kan? Alright, kalau macam tu berhati-hati dengan diet. Dan kalau ikut D&D diet kan ada puasa. Puasa tu, autophagy tu bagus untuk meleraikan masalah osteoarthritis. Apa-apa saja kalau you main dengan puasa, dia banyak membantu. Cukup dulu pada malam ni, saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi. Semoga dunia anda bahagia sentiasa dan akhirat kita ke syurga, InsyaAllah. Dan kita kena pandai apa, saya kata, let go and feel good all the time. Baik, terima kasih banyak.